Okay, boleh nampak saya punya screen? Nampak you? Okay. Nampak you? Okay, last session was on Sunday. Kita dah cover tentang formula differential. Formula untuk buat pembezaan. Differentiation ataupun pembezaan. Dan kita dah tunjukkan juga satu contoh. Okay, ada contoh lagi sebelum kita buat latihan. Alright. Okay. Contoh ni tak banyak beza daripada yang lepas punya, kecuali dia minta kita cari nilai kecerunan. Alright, kita tengok. Okay, soalan A. Dia kata, jika fx bersama dengan 3/4 x kuasa 4. Alright. Dia suruh cari nilai f prime, f tanda 01, tolak 1 dan 1/3. Jadi kita kena cari dululah, kita bezakan f tanda x adalah bersamaan dengan, okay, formula dia d dx sama dengan d dx sama dengan pula dah. D dx sekejap saya bagi ruang sikit lah sini. Anjakkan sedikit ke sini, bagi ruang banyak. D dx kepada ax kuasa n ialah bersama dengan n ax kuasa n tolak 1. Okey, setelah banyak kali buat latihan nanti, formula ni sepatutnya akan masuk dalam kepala terus. Okey, kita akan buat banyak lah nanti dalam foundation untuk universiti nanti akan buat banyak lagi dan banyak lagi sampai satu hari dia melekat dalam kepala terus. Tak perlu tengok dah formula ni, boleh buat terus insya-Allah. Okey, jadi untuk cara saya senang sekali yang macam ni je. Ambil 4 ni bawa ke kiri, jadi 4 darat 3/4 jadi 3 lah. X kena 4 tolak 1 jadi 3. Macam tu saja. Boleh buat cepat lah. Bawa 4 pergi darat dengan 3/4. Jadi jawapannya 3. Okey, keadaan 4 tu tolak 1 jadi X kuasa 3. Macam tu sajalah kalau nak cepat. Jadi tak perlulah kita nak list nilai A berapa, N berapa, begitu. Okey. Seterusnya dia nak minta cari okey, ini adalah fungsi kecerunan. Seperti yang dah kita ceritakan, fungsi kecerunan. Jadi kalau kita gantikan nilai X dia untuk mana-mana titik di atas garis lengkuk tu, kita akan dapat nilai kecerunan dia. Nilai kecerunan atau kita kata kecerunan seketika ataupun kecerunan bagi tangent, garisan tangent pada titik itu. Jadi f tanda tolak 1 ialah kita gantikan nilai tolak 1 untuk x kuasa 3 bersamaan tolak 3. Macam itulah cara dia, mudah saja. Sudah seterusnya f tanda untuk 1/3 iaitu 3 1/3 kuasa 3. Bermakna ini adalah bersama dengan 3/1/3 kuasa 3 macam ni. Sini pun kuasa 3 juga, tapi 1 kuasa 3 bersama dengan 1. So tak penting. Jadi ini boleh potong, ni jadi 2. Bermakna jawapannya ialah 1/3/2, 3 kuasa 2 iaitu 1/9. Okey, so dapat jawapan dia. Mudah sajalah. Ada soalan apa-apa tak? Tak ada, cikgu. Okey, kita teruskan soalan B. Kalau ada soalan tolong hentikan saya. Okey, y bersama dengan 9 punca kuasa 3 bagi x. Ataupun nak kita mudahkan, kita tulis ni sebagai 9x kuasa 1/3. Okey, ini kalau kita belajar indeks patutnya kita ingatlah 1/3. Punca kuasa 3 bermakna kuasa 1/3. Tadi sama juga, saya bawa nak cari f dy dx. Nak cari dy dx, kita bawa apa? Kita bawa yang kuasa ni pergi darat dengan 9.
1/3 darab 9 jadi 3. Jadi 3. X kuasa 1/3 tolak 1, iaitu tolak 2/3. Ataupun kita kata sebagai 3/X kuasa 2/3. Ataupun kita kata sebagai 3 kuasa punca kuasa 3 bagi X kuasa 2. Yang ni boleh faham tak? Faham tak? Boleh tak? Ini sebab ini hanya ulang kaji indeks sahaja ni. Oh, dapat you. Dah faham. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya, tolong tanya sekarang. Okay, now. Okay, dia nak cari dy dx apabila x bersama dengan 8. Okay. Apabila x bersama dengan 8, dy dx adalah bersama dengan 3 per punca kuasa 3 bagi 8 kuasa 2, iaitu 3 per punca kuasa 3 bagi 64. Jadi 64 ni punca kuasa 3 ni apa? Dalam kalkulator ni ada ke punca kuasa 3 entah? Ada. Ya ke? Ada. Okey, punca kuasa on pun tak lagi. Punca kuasa 3 bagi 64. Dapat apa agaknya? Dapat 4. Right. 4 darab 4 16. 16 darab 4 jadi 64. That is right. Yes, betul. 4. Okey. Jadi bersamaan dengan 3/4. Jadi settle lah. Contoh 5. Ada soalan apa-apa? Tadi cikgu. Tak ada. Okey. Alright, good. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey. Ini panjang-panjang ni, itu dia punya format dia, jangan risau. Tapi maksud dia nak katakan kalaulah sebelum ni kita ada persamaan fungsi-fungsi yang ada satu sebutan saja, satu sebutan saja. Kesemua contoh kita sebelum ni semuanya satu sebutan saja. Y bersama dengan satu sebutan. Contoh sebelumnya pun begitu juga, satu sebutan saja. Tetapi kalau kita punya expression tu, kita punya fungsi tu ada lebih daripada satu sebutan. Jadi kita akan bezakan setiap sebutan tu secara individu. Okey, contoh. Katakanlah y bersamaan dengan 2x kuasa 2 alhamdulillah tambah 3x tambah 5. Nak cari dy dx, kita akan cari dy dx untuk setiap sebutan tu secara berasingan. Okey, d dx untuk 2x kuasa 3 kuasa 2 sorry. Kuasa 2 tambah d dx untuk 3x dan tambah d dx untuk 5. Macam tu. Kita lakukannya secara berasingan. Okey, jadi bersamaan dengan d dx untuk 2x kuasa 2 ada bersama dengan 4x. D dx untuk 3x ialah 3. D dx untuk 5 adalah kosong. Jadi yang kosong tu tak perlu ditulis lah. Jadi sekat sini saja. Jadi itu cara dia. Bila kita ada lebih sebutan, kita bezakan setiap sebutan tu secara berasingan. Okey. Contoh yang kedua. Kalau ada soalan tolong hentikan saya. Fx. Bukan f tanda x, fx, sorry. Fx adalah bersamaan dengan tolak 3x kuasa 3 tambah 5x kuasa 2 tolak 3x tolak 8. Kalau kita nak bezakan, kita letak f tanda x bersama dengan d dx
tolak 3x kuasa 3. Okey, secara asingan berasingan. D dx 5x kuasa 2 tolak D dx 3x tolak D dx 8. Okey, jadi persaingan dia kita buatlah secara saingan tu. Maknanya ni adalah yang pertama D dx untuk tolak 3 kuasa 3 ialah tolak 9x kuasa 2 tambah dengan 10x tolak dengan 3. Siap. Macam tu saja. Okey? Boleh ikut tak? Boleh juga. Okey, dalam contoh, kedua-dua contoh ni saya sengaja buat ekspresi D dx untuk setiap ungkapan. Setiap sebutan tu. Sebutan ke ungkapan? Ungkapan. Setiap ungkapan tu saya buat D dx untuk setiap satu. Tetapi sebenarnya saya boleh tulis secara terus. Katakanlah Y bersama dengan 3x kuasa 3 tolak 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3. Saya boleh buat secara terus. Tak perlu saya tulis D dx untuk setiap ungkapan tu. Jadi tulis saja. 9x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. Siap, cepat saja. Kita buat tulis terus pun boleh. Okey. Semua sudah faham, semua dah tahu macam mana nak buat pembezaan sebab kita ada latihan. Ya, kita ada latihan selepas ni, betul. Sekejap, kita ada contoh lagi. Sorry, kita ada contoh lagi. Tak ada ni tak ada soalan. Okey, contoh. Bezakan setiap berikut terhadap X. Okey, bezakan setiap berikut terhadap X. Jadi, kita buat soalan A. D dx untuk 5x kuasa 3 tambah 3/4 x kuasa 4. Kita tuliskan terus saja. Boleh juga ya. Jadi bersama dengan 3 darab 5 bersama dengan 15. X kuasa 3 tolak 1 kuasa 2. Senang saja. Tambah 4 darab 3/4 bersama dengan 3. X kuasa apa? 4 tolak 1 iaitu 3. Siap. Cepat saja. Okey, kalau tak faham tolong minta saya ulang balik Seterusnya. Okey. Yang seterusnya B dan C ni saya akan tunjuk kemudian. Saya tunjuk yang A dulu sebab yang B dan C tu ada benda lain lagi yang saya nak tunjukkan. Okey, ada soalan tak sebelum kita buat satu latihan? Tak ada, cikgu. Okey. Kita buat latihan. Tak baliklah kat sini. Alright. Okey, cuba buat yang ni kena buat semualah, ingat. Buat semua sekali. Kita buat satu-satulah. Buat 1A kemudian semua orang bagi tahu jawapan dia. Okey, buat 1A. Bila dah bagi jawapan untuk 1A tu, buat B pula terus. Okey, silakan. Formulanya saya letak kat situ. Formulanya ialah D dx bersama dengan D dx sama dengan pula dah sekali lagi. Ax kuasa n bersama dengan n Ax kuasa n tolak 1. Gunakan formula tu. Satu A. Ada siapa dapat jawapan A? Cikgu dapat 8x kuasa 9. 8x kuasa 9. Siapa tu? Akil. Akil teruskan buat B.
Yang lain macam mana? Soalan A. Dapat sama cikgu. Siapa? Amar eh? Ya. Okay, good. Megat? Kejap cikgu. Okay. Awal-awal ni memang dia mungkin tak biasa lagi. Kita tengok formula. 8x kuasa 9 cikgu. Okay, sama semua. Betul lah jawapannya tu. Okay, teruskan soalan B pula. Siapa yang dah dapat, bagi tahu jawapan. Cikgu dapat negatif 8x kuasa 3. Negatif 8x kuasa 3. Okay. Akil eh? Ah, Alright, good. Cikgu dapat negatif 8x kuasa 3 ke? Ya, itu siapa? Amal ke? Megat cikgu. Megat, okay. Dapat sama cikgu. Sama, alright. Teruskan ke C. Betul lah tu. Okay, lama-kelamaan kau akan jadi lebih cepat noh. Lebih cepat sebab mudah saja. Tapi yang C dan D dan E ni dia ada trik sikit lah. C, D dan E ni kena ingat hukum indeks. Kalau tak ingat hukum indeks, hancur. Siapa dapat jawapan yang pertama? Jawapan yang C ni tolong bagi tahu saya.
Okay. A dan B tadi laju tadi. C dah jadi slow sikit. Ada masalah ke? Cikgu, Hmm. jawapan dia boleh dalam dua bentuk cikgu. Dua bentuk. Macam mana Dia tu? jadi negatif 6x kuasa negatif 9 ataupun negatif 6 per x kuasa 9. Itu dua-dua pun erti yang sama saja tu. Itu jawapan saya. Okay, good. Tadi saya tulis macam ni lah. Negatif 6 per x kuasa 9. Okay, teruskan buat huruf D. D. Tadi siapa? Megat Ya cikgu. Okay. Suara ni saya dah tak tahu dah, tak kenal dah. Akil, Amar ada masalah ke dengan C? Jap cikgu. Okay. Oh, by the way, biar saya buatkan step dia. Cikgu, Ya. Yeah. kalau 6 per x jadi 6 per 1 cikgu. 6 per X. Kalau 6 per x dia jadi 6X. tak, kalau dia 6 per x. Aha. Nak Nak tulis macam mana? Jadi 6 per 6X kuasa negatif 1 lah. macam tu. Ha. So dia akan jadi 6 per 1 ataupun 6. Itu megat ke tu? Ya, soalan D tu Soalan kan D, 6 per x kuasa 1 per 3. Aha. So kalau ubah dia jadi 6x kuasa negatif Macam ada silap 6x negatif 1 per 3. Kuasa negatif 1 per 3. Kuasa negatif 1 per 3. Betul? Baik. Betul. Terima kasih. Cikgu, Ya. yang C saya tak dapat dah cikgu. Tak dapat. Amar Ya. Akil macam mana Akil? Dah cikgu, dah nak dapat cikgu. Tak dapat ke dapat? Dah nak dapat. Dah nak dapat. Okey, teruskan. Lagi sikit. Sikit lagi, good. Okey, Amar
Mula sekali kita tukarkan dia indeks tu dalam bentuk yang lebih mudah di apa tu? Kita tulis macam ni. Yang x kuasa 8 tu kita tulis sebagai x kuasa tolak 8. Ini hukum indeks. Ataupun saya jangan tulis macam tu jadi pelik sangat pula nanti. 3/4 x kuasa tolak 8. Kemudian buat macam biasa yang buat ke dekat atas tu, A dan B tu. Sama saja proses dia. Cuba Amar. Cikgu, Ya. yang D saya dapat negatif 2 per X kuasa 4/3. Negatif 2 per Per x kuasa 4/3. 4/3. Okey. Teruskan buat urus yang E pula. Cikgu, saya dapat yang negatif 6 sama dengan begat. Negatif 6 Negatif 6 X kuasa negatif 9 ataupun negatif 6 Okey, betul per betul. X kuasa 9. Ya, betul betul. Itu Cikgu Amar saya dapat wakil. Okey. Okey. Saya dapat juga cikgu. Dapat sama Negatif 6 per X kuasa 9. Okey, good. Teruskan buat D. Okey, ini pun kena ingat indeks juga ni. Yang D ni. Punca kuasa 3 bagi X adalah bersamaan dengan X kuasa 1/3. Tapi itu kat bawah. Denominator dekat bawah. Kita kena bawa naik ke atas. Cikgu, Ya. E saya dapat negatif 8 per X kuasa 1/3. Negatif 8 per X kuasa 1/3. 1/3. Okey, good. Bolehlah buat A, B dan C tu pula. Megat. Baik. Cikgu, yang D tu saya dapat negatif 2 per punca kuasa 3 X kuasa 4. Okey, sama juga tu. Betul. Negatif 2 per X kuasa 4. Betul? Okey, Megat buat soalan 2 tu tak payah beritahu saya jawapan lagi. Kalau dah siap A, B dan C teruskan saya sebab saya nak buat slide yang kedua. Baik. Okey, boleh buat huruf E pula, yang E pula.
Amar ada masalah tak dengan D? Tengah buat lagi cikgu. Okay, take your time, it's okay. No pressure, no pressure. Cikgu, yang soalan E saya dapat negatif 8 per punca kuasa 3x. Okay, sama sejak dengan jawapan apa? Megat tadi. Tolak 8 per punca kuasa 3 bagi X. Samalah format dia. Okay, teruskan buat soalan 2 . Soalan ni ada dalam buku teks. Ya, sebelum sementara tu saya nak prepare the next slide sekejap. Duplicate. Alright. Cikgu, yang D saya dah dapat cikgu. Yang D dah dapat. Okay, D dapat berapa? Apa cikgu? D dapat berapa? D negatif 2 per punca kuasa 3 X kuasa 4. Okay, good. Buat E pula. It's okay. Kalau ada slow sikit tak mengapa. Dia memang awal-awal memang macam tu. Dah lama, dah buat banyak latihan nanti lajulah. Dia nampak dia complicated sikit. Dia nampak intimidating sikit soalan dia ni. Kita tahu atur dia, it's okay. Allah, tak boleh dah. I cannot delete anything dah. Cikgu, Ya. kalau nak minta ulang yang apa, kalau basic fungsi ada lebih daripada 9 boleh cikgu? Nak ulang balik?
Cikgu, soalan 2A saya terblur nak jawab. Oh, dia kita buat pembezaan untuk setiap tu. Secara apa? Secara berasingan. Dia Oh, method dia macam sama saja. Method dia sama saja dengan yang lain ni. Hanya kita buat dia secara berasingan, korang campurkan dia je. so kalau macam nombor negatif 1 tak payah buat ayu. Sebab negatif 1 ni bila kita buat pembezaan untuk nombor pemalar dia jadi kosong. Ingat kalau fungsi dalam graf katalah y bersama dengan tolak 1. Y bersama dengan tolak 1, saya tulis sekejap Kita tengok yang ni kan. Yang ni kan. Kalaulah kita ada fungsi y bersama dengan tolak 1, apa keturunan untuk garisan ini? Y bersama 1 ialah kosong kan. Paksi x, ini y, ini tolak 1 kan. Tolak 1. Ini macam tu dengan garisan dia. Jadi dia punya keturunan kosong. So, d dx untuk tolak 1 memang kosongnya. Kalau pemalar saja nombor dia, mesti kosong je. Okey? Baik. Cikgu. Yang E saya dapat negatif 8 per punca kuasa 3x. Okey, good. Betul. Teruskan ke soalan nombor 2. Cikgu, kalau 6x tu? Okey. Imagine garisan 6x Imagine garisan 6x. 6x dia punya garisan macam ni. Kan? Sebenarnya saya dah tunjuk dah sebelum ni. Kalau kita bezakan 6x, okey, y bersama dengan 6x. Berapa keturunan untuk y bersama dengan 6x? Apa keturunan kalau tengok ni? Ingat tak y bersama dengan mx tambah c. Keturunan dia apa dia? Keturunan dia m. 6. 6. Jadi ini 6. Apabila kita buat pembezaan untuk 6x begini, kita katakan dia sebagai 6x kuasa 1. Jadi bersamaan dengan 1 darab 6x 1 tolak 1, iaitu 6x kuasa kosong. X kuasa kosong tu bersama dengan 1. Jadi 6 lah. Nampak tak? Kira Okay. saya pun nampak. Alright, good. Cikgu. Kita treat dia sebagai x kuasa 1. Yang tolak 1 tu kita treat sebagai x kuasa kosong. Sama juga nanti. X kuasa kosong tu darab dengan perkali je jadi kosong. Habis. So akan dapat 8x tambah 6. 8x tambah 6, okey. x tambah 6. Teruskan huruf B, soalan B pula. Akhir dapat dah A. Dah juga cikgu. Tengah buat? Sorry. Dah. Dapat jawab apa? Dapat x tambah 6. Okay, good. Alright. Teruskan soalan B. Amar Saya dapat pun tak? dapat sama cikgu. Sama juga, good. Alright. B pula kita.
Cikgu Ya. dapat 2 per punca kuasa 5 X 2 per punca kuasa 5 X punca kuasa 5x. Ini B tolak Tolak. tolak 1 per punca kuasa X kuasa 2. B cikgu. X kuasa 2. X kuasa 2 Okay, saya curious sikit. Betul macam ni yang saya tulis ni, Megat? Ya cikgu, saya cuba tukar bentuk tu. Sebab ini 4 per 5 ni dia perkali tau. Bukannya perkali lah basically. Cikgu punca kuasa 2X sama dengan X kuasa 1 per 2 ni cikgu. Punca sekali lagi. Negatif. Punca kuasa 2X sama dengan X kuasa. Saya lost dah ni, saya lost. Cikgu, punca kuasa 2X sama dengan X kuasa apa? Punca kuasa 2x bersamaan dengan X kuasa sama dengan apa? Saya terconfuse. X kuasa 1 per 2 ke X kuasa negatif 1 per 2? 1 per 2. Cikgu saya tersilap. Kalau 1 per punca kuasa 2 bagi X baru ni bersama dengan X punca X kuasa minus 1 per 2. Okay, ini indeks saja ni. Jawapan ni sebenarnya tak betul lah sebenarnya. Cikgu, Ya. saya dapat 2 per 5 kali punca kuasa 2X tolak 1 per punca kuasa 2X kuasa 3. Punca kuasa 2 X kuasa 3 X kuasa. Macam ni betul Alright. Alright. Megat dapat yang sama ke Megat? Saya tengah buat balik. Okay. Cikgu, Ya. kalau jawapan 2 per 5X kuasa negatif 1 per 2 tolak negatif tolak 1X kuasa negatif 3 per 2 sama dengan dalam bentuk Kuasa apa? Yang last kali kuasa apa? negatif 3 per 2. Sama je. Sama. Saya confuse nak tukar jadi macam tu. Tapi kena belajar-belajar juga tukar macam ni. Okay, it's okay. Go untuk soalan C pula. Ni. Amar.
Cikgu, Ya. yang D tu jawapan dia, kalau yang sama jawapan Akil dengan Megat tadi kan lain, macam mana nak cakap? Okey. Dia okey, tak apa. Dia jawapan dia sama kan cikgu? Nilai semua? Sama. Dia hanya format dia lainan sahaja. Dia sebenarnya sama. Tengok uh, saya bawa ke sini sekejap Kalau saya ambil apa tu daripada yang belah sini, maknanya sekarang ni dia 1/2 darab dengan 4/5 X kuasa 1/2 tolak 1. Okey. Kemudian tambah tolak 1/2 darab dengan 2 X kuasa tolak 1/2 tolak 1 sama dengan, okey, ni jadi 2/5. Ini jadi Cikgu. X kuasa tolak 1/2 kan? Ini jadi tolak X kuasa 3/2 kan? Ya. Okey. Seelok-eloknya apabila dia punya indeks dia negatif, dia bawa dia ke bawah. Okey. Saya sambung kat sini 2/5 sekejap. Bawa dia ke bawah. Dia jadi 2/5 X kuasa 1/2 tolak 1/X kuasa 3/2. Okey. So sekarang kalau kuasa 1/2 je, maksudnya 2/5 punca kuasa 2 bagi X. Betul tak? Betul. Dia buat step by step. Okey, yang ini pula. Yang ini maksudnya kalau 3/2 tu, yang 2 tu maksudnya punca kuasa 2. Dan itu jadi X kuasa 3. Sama saja. Maksud dia tetap sama. Nampak tak? Nampak cikgu. Sama saja. Kalau nak tulis macam ni pun boleh juga. So jawapan last dia mesti ada punca kuasa tu ya? Seelok-eloknya biarlah tulis dalam bentuk macam ni. Okey. Seelok-eloknya. Okey. Kalau kita nak bezakan sikit boleh juga. Jadi 2/5 punca kuasa 2 bagi X tolak 1 per. Okey, ini pun betul juga tau. Punca kuasa 2 bagi X kemudian kuasa 3 pun sama juga. Macam ni pun betul. Sebab ini semuanya hukum indeks saja. Kalau korang pasti ingat indeks, mesti korang tahu. Okey, cikgu faham cikgu. Cikgu, C dapat 32X tolak 72. Sekejap apa? Sekali lagi? 2X tolak 72. Allah, saya lost. 2X 32X 32X tolak 72. tolak 72. Okey, saya ya. kena tak buat lagi. Saya pun dapat sama juga cikgu. Sama Okey, saya cuba buat kat sini lah sebab saya pun tak buat lagi. Kembangkan jadi 81 tolak 9 darab 4 36. 36 72 X tambah 16X kuasa 2. Betul lah tu. Betul lah tu. Alright, Amar, C Ini straightforward saja Amar. Sebab dia, So yang tak ada kuasa dalam dia punya nombor, so terus dianggap kuasa kosong. Ya. 81 adalah 81 X kuasa kosong. Apabila kita bezakan 81 X kuasa kosong, kalau kita ikut formula tu, dia jadi kosong darab 81 X kuasa kosong tolak 1 kan. Jadi kosong dah darab 81, kira kosong terus lah. Faham tak? Okay, faham. C dah dapat cikgu. Dapat apa? 32X tolak 72. 32X tolak 72. Okey, betul lah tu. Very good. Betul. Very good. Okey, kita teruskan. Ada apa soalan lagi sebelum kita move on? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Alright, good. Very good. Okey, kita ambil masa lebih sikit untuk buat ni sebab dia penting.
Sebenarnya kita akan buat lagi banyak lagi latihan sampai ni. Dia akan jadi cekap juga insya-Allah Jadi cekap juga insya-Allah. Alright. Okey. Kita nak sambung balik latihan contoh 6 tadi tu. Kita nak tengok balik yang B ni. Tadi kita dah buat A dah. Kita tengok B pula. Ini adalah X dan punca kuasa 2 bagi X tolak 9. Okey. Kita boleh kembangkan terlebih dahulu. Maknanya kita darabkan X tu dengan setiap unsur dalam ungkapan di dalam kurungan. Dia jadi X darab dengan X 1/2 tolak 9X. Ataupun kita kata bersamaan dengan X kuasa 3/2. Okey, ini hukum indeks sekali lagi sebab ini adalah X kuasa 1. Jadi X kuasa 1 darab X kuasa 1/2 dia jadi X kuasa 1 campur 1/2. Alright. Tolak 9X. Bermakna D dx untuk X punca kuasa 2 X tolak 9 ialah kita bezakan setiap unsur yang baru ni, iaitu 3/2 X kuasa 3/2 tolak 1 tolak 9. Okey, ini 9X linear punya fungsi ni senang saja jadi tolak 9. Jadi bersamaan dengan 3/2 X kuasa 1/2. Ada tak betul tak? 1/2, yes. Tolak 9 ataupun kita kata 3/2 punca kuasa 2 bagi X tolak 9. Jadi macam itulah cara contoh ni dia selesaikan. Okey, boleh ikut tak tu? Kalau ada notice saya buat silly mistake, tolong bagi tahu, tolong tegur. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okay, faham. Dia jadi makin lama makin berat ni tau. Makin lama makin berat. Dia panjang. Okey, sekarang ni macam ni pula. Kita simplifykan dulu. Sebelum buat apa-apa, kita cuba mudahkan dulu bentuk dia. Okey, ini adalah bersama apa? Kita kembangkan dulu. Kita kembangkan jadi 2X kuasa 2. 1X tolak X. Okey, saya buat cepat je ni. Betul? Tolak 1 per X. Betul tak ni? Saya kembangkan. Ini X ni. X saya nampak buruk sangat. Sekejap. Cuba tengok saya punya pengembangan ni. Betul ke tak? Betul atau tak? Betul cikgu. Betul Okey, jadi D dx. Oh no, kita tak siap lagi. Kita bahagikan setiap ni dengan X. Dia jadi apa dia? Dia jadi 2X kuasa 2 par X tolak X bagi X tolak 1 bagi X. Ataupun bersama dengan 2X tolak 1 tolak 1 par X. Okey, boleh ikut lagi tak? Boleh cikgu. Alright. Okey, katakanlah saya buat macam ni lah. Biar nak memudahkan kerja saya. Biar Y bersama dengan ini. Walaupun dalam soalan dia tak sebut Y. Jadi saya tulis tu, saya assign Y adalah bersama dengan ini. Jadi, dengan persamaan yang panjang tu, dy dx adalah bersama dengan apa? Okey, kita bezakan yang ini. Kita bezakan dia. Dia jadi 2. Pembezaan untuk 2x adalah 2. Pembezaan tolak 1 jadi kosong. Dan yang ini pula dia jadi apa? Ini sama dengan tolak x kuasa negatif 1. Jadi dia jadi campur 1 per x kuasa 2. Boleh ikut tak ni? Ataupun bagi saya buat secara ni lah, secara berperingkat lah. Tak mau korang nanti confuse. Okey, saya siapkan sini dulu 2x tolak 1 tolak x kuasa tolak 1.
Jadi dy dx adalah bersama dengan d dx untuk 2x tolak d dx untuk 1 tolak d dx untuk x kuasa tolak 1. Jadi bersama dengan 2 tolak kosong tolak okey negatif 1 x kuasa tolak 1 tolak 1 sama dengan 2 tolak dah dicampur sini x kuasa negatif 2 ataupun bersama dengan 2 tambah 1 per x kuasa 2. Okey, boleh ikut tak? Ataupun ada confusing, ada yang tak faham, tolong bagi tahu. Faham je tu. Sekejap dulu. Okay, dah faham cikgu. Faham? Amar ada problem tak ni? Tak ada je. Okay, good. Okay, dia hanya pembezaan yang sama juga, guna formula yang sama juga, hanya bentuk dia sedikit complicated, itu saja. Jangan panik terus. Guna saja formula ni. Guna saja formula ni, jangan terus panik ya. Ubahkan dalam bentuk indeks yang bersesuaian. Kalau dah lupa indeks, revise balik, pergilah buat ulang kaji balik tentang indeks. Kalau tidak payah nanti. Tidak susah nanti kita nak buat contoh-contoh yang berikutnya. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak bagi latihan lagi ni. Sekejap ya. Okey, ini latihan dia. Banyak ni. Sekejap. Sekarang pukul berapa? 9.30. Saya kena pilih-pilih kot. Allahu Akbar. Alright. Cuba buat 3A dulu. Yang lain tu forget about it now. Buat 3A dulu. Kita bincang 3A terlebih dahulu. Yang lain tu kita buat sedikit demi sedikit. Okey, salinkan soalan tu dalam kertas masing-masing sebab saya nak susun slide ni. Dah terbalik. Alright. Okey, nombor 3 dulu. 3A. Y bersama dengan 4x kuasa 2, 5 tolak punca kuasa 2 bagi x. Alright. Indeks indeks. Biasa-biasakan dengan indeks. Sebab banyak guna lagi indeks ni. Nasib baik kita tak buat pembezaan untuk log untuk logaritmnya. Itu tak masuk dalam silibus SPM. Nasib baik. Pembezaan untuk sin, cosine, tangent pun kita tak belajar untuk SPM lagi. Nasib baik. Itu kemudian foundation university punya level. Cikgu. 4x kuasa 2 darab punca kuasa 2x dapat 4x ni ke? 4x. Okey, ni 4x kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi x Ya. Okey, ingat ini adalah 4x kuasa 2 darab dengan x kuasa 1/2. Ingat lagi tak ukir indeks? Kalau kita ada x kuasa A darab dengan x kuasa B jadi apa? X kuasa A tambah B. Remember? A darab. Ini darab, sorry. Ini x dengan darab pun nampak sama je X B. Suara tu hilang-hilang Saya putus-putus. tersalah. Saya terbuat negatif 1. Kuasa negatif 1 tadi. Okey, bukan negatif 1 tau. 1/2
Kita dah menyentuh topik indeks sekejap pula. Macam mana? A kuasa B darat A kuasa C. Macam mana tahu hukum indeks dia tulis, lupa dah. Tak apalah. M kuasa A darat dengan M kuasa B adalah bersama dengan M kuasa A tambah B. Remember that. Tapi saya tulis kat bawah kot. Quick revision untuk indeks. M kuasa A darab dengan M kuasa B adalah M kuasa A tambah B. Okey. Punca kuasa 2 bagi M ialah M kuasa 1/2. Lagi. 1/M kuasa A adalah bersama dengan M kuasa tolak A. Punca kuasa 3 bagi M adalah M kuasa 1/3. Cikgu, Ya. dah dapat. Dah dapat? Okey. Dapat 40x Aha. tolak 10 punca kuasa 2x kuasa 3. Macam ni. Betul saya tulis ni? Baik, Alright. betul. Saya pun tak buat lagi. Sekejap 20, 40 X betul. 4X 2,5/2 jadi 5/2 10 betul dah. 5/2 tolak 1 3/2. Betul lah. Yang lain dapat dah? Dah cikgu. Dapat sama ke? Sama juga cikgu. Itu Akil ke Amar tu? Ya Allah. Hai. Okey. Akil. Amar dapat dah Amar? Amar dapat belum? 40x tolak 10 punca kuasa x. Punca kuasa 2 bagi X. Punca kuasa 2 bagi x. Tak ada kuasa 3. Dia lain sikit ni. Lain sikit Okey, tak apa. Bagi saya cover sini je. Saya delete sekejap Alright. Saya kembangkan dulu. Ini adalah bersama dengan 20x kuasa 2 tolak ini dia yang jadi masalah ni. 4x kuasa 2 darab dengan x kuasa 1/2, iaitu bersama dengan 20x kuasa 2 tolak 4 kuasa x 5/2. Ini dapat tak Amar? Dapat tak 4x 5 kuasa 5/2? Itu dapat cikgu. Dapat Alright. So dy dx bersama dengan 2 darab 20 jadi 40. X kuasa 2 tolak 1 jadi 1. Okey, yang ni pula 5/2 darab dengan 4. Dia jadi 2 darab 5 iaitu 10. X kuasa 5/2 tolak 1. Maknanya 40x tolak 10. X kuasa 3/2. Ini dapat tak Amar? 5/2 tolak 1 jadi 3/2. Dapat tak? Kat situ saya salah tadi cikgu. Ini dia 5/2 ni dapat tadi kan? Tu dapat. 5/2 tolak 1 jadi 3/2. Jadi kita simplify kan, bukan simplify kan, kita make it proper sikit, ialah X punca kuasa 2 kuasa 3 macam tu. Itu jawapan di akhir dia. Okey, teruskan B pula. Nampak seperti ada masalah dengan indeks. Bukan dengan pembezaan tapi dengan indeks. Okey, B. Y bersama dengan X kuasa 2 tambah 4X
Ini binomial expansion, pengembangan binomial pula. Harap-harap tak ada masalah. Cikgu, Ha. saya dapat 4x kuasa 3 Mhm. tambah 8 Mhm. tolak 32x kuasa negatif 3. 32x kuasa negatif 3 macam ni. Ah, ah. Okey. Boleh jadi 32 cikgu. Ya. Yang tu boleh jadi 32 kuasa x kuasa 3 kan? 32 per x kuasa 3 kan? Ya, betul. Sebab tu saya bagi dia naik atas sikit. Ya, betul. Tapi saya tak buat lagi. Y bersama dengan kembangkan. Jadi x kuasa 4. X kuasa 4 tambah 28 x. Betul, yes. Tambah 16. Tambah 16 per x kuasa 2. Okey. Siapa lagi dapat yang B? Megak buat C ya. Yang C pening juga. Baik. Yang pening tu bab index. Pembezaan dah simple dah. Ya Allah. Cikgu, yang B jawapan dia 4x kuasa 3 tambah 8 tolak 32 per x kuasa 3. Okey, sama dengan Megak tadi. Terakhir kan? Amar. Amar. Confuse lagi baru korang ni. Aduh, hai. Okey, Amar, good. Teruskan C. Okey, dapat dah B. Sekejap cikgu. Alright. Alhamdulillah.
Cikgu dapat sama dengan Sama kan? ah Okay, good, ah good. Teruskan buat C pula eh. Okay, good. Ini pun masalah indeks juga ni.
Cikgu. Mhm. C saya dapat 5/2 Jap. punca kuasa X. 5/2. Punca kuasa X tolak 6 punca kuasa X. Tolak 6 punca kuasa X macam ni. Macam tak betul je. Sekejap. Eh, Anyhow, saya teruskan kat sini. Um, Allah. Tak boleh dah. Macam. Okay. Tengah. 5x. 2 tolak 1. 3/2 betul. Cikgu. Ya. Jawapan dia macam ni cikgu bentuk dia. Jawapan dia macam mana? Okey. 5/2 punca kuasa X. Punca kuasa X. 5/2 punca kuasa 2 bagi M macam ni ke? Okey. Tolak 6 punca kuasa X. 6 macam ni. Punca kuasa. Okey. Kemudian Tambah 1/2 punca kuasa X. 2 Punca kuasa X kuasa 3. macam ni, betul? Kalau ikut buku betul lah. Sama macam saya tulis ke? Amarnya jawapan? Amar. Itu siapa tu? Itu Akil. Masya Allah. Amar. Pegat. Amar. Amar Macam ni Okey. Betul lah tu. Cikgu, saya dapat macam tu juga cikgu. Okay, good. Saya tengah kira lagi. Alright.
Saya nak pastikan ke semua kamu ni cekap pembezaan sebelum kita move on kepada section-section yang seterusnya. Okay, dah dapat ikut. Dapat apa? 2 punca kuasa 2x tolak 6 punca kuasa 2x Macam sekali tambah lagi. Sekali lagi. 5 Aha. per 2 Aha. punca kuasa 2x Macam ni Lagi. tolak 6 punca kuasa 2x tambah 1 per 2. Lepas tu sebelah 2 tu punca kuasa 2x kuasa 3. Okey, betul lah. Sama semua jawapan. Alright, good. Very good. Okey, kita ada latihan lagi sebenarnya. Selepas ini ada satu lagi kat sini pula. Tetapi saya nak bagi ni sebagai homework. Okey, cuba buat Bagi betul-betul cekap Bagi betul-betul cekap. Lepas tu baru kita masuk pada topik fungsi gubahan. Okey, gubahan ni dah lain dah. Dia lain sikit. Dia masih guna formula yang sama. Tetapi ada ekstra tambahan, ada tambahan prosedur yang tambahan. Ada rumus-rumus yang baru, formula-formula yang baru akan keluar. Okey, jadi saya nak semua sekali cuba bagi betul-betul cekap pembezaan yang mudah ni. Ini sebenarnya yang tadi tu semua mudah lagi. Okey, sebelum kita masuk fungsi gubahan, kita ada fungsi gubahan, lepas tu kita ada petua hasil darab, kita ada petua hasil bahagi. Ada macam-macam lagi. Kita ada pembezaan peringkat kedua. Jadi panjang lagi perjalanan kita. Seperti yang saya cakap pada awal lagi, pembezaan ni tajuk yang berat. Jadi saya nak pastikan every step of the way tu korang betul-betul dapat. Bila dapat baru kita boleh move forward. Jadi ini saya nak bagi sebagai homework. Okey, tolong buatlah tolong buat. Dia sama saja Dia suruh cari nilai dy dx. Dia suruh cari nilai dy dx. Kemudian gantikan x tu bersama dengan nilai dia untuk mencari kecerunan. Kecerunan seketika pada titik x bersama 1/2, x bersama 9 dan x bersama 2. Okey. Jadi ini sebagai homework. Okey ke? Okey cikgu. Okey, pastikan buat secepat mungkin tau. Kalau malam ni boleh buat terus. Kalau esok awal boleh buat terus. Jadi kita tak perlu tunggu sampai last minute, sampai sebelum kelas lah. Kita boleh semak jawapan. Kita boleh semak jawapan. Bila dapat ni baru kita move on. Okey Okey cikgu. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita bersurai? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey semua Alright. Okey cikgu. Kita jumpa ini jumpa bila kita jumpa hari Ahad Ahad cikgu. Okey, hari Ahad. Jadi make sure benda ni siap sebelum hari Ahad lah. Buatlah hari ni ke malam ni ke esok ke macam tu lah. Okey? Baik cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sama-sama. Ya Allah.